بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita sambung perbincangan tentang firqah Murji'ah, kumpulan Murji'ah yang berpecah pula kepada beberapa kumpulan. Sebelum kita bincang tentang kumpulan-kumpulan itu, kita rujuk balik kepada kefahaman Murji'ah yang berasaskan kepada menangguhkan hukum sama ada kafir ataupun murtad ataupun dosa-dosa yang besar pada hari akhirat, tak boleh hukum di dunia. Ataupun mereka yang mengharapkan dibebaskan daripada kesalahan-kesalahan itu. Kerana kata mereka sebagaimana maksiat tidak memberi mudarat pada iman, begitulah kufur tak dimudaratkan oleh perkara yang membatalkannya. Mereka juga berdalilkan kepada ayat Quran. Jadi masalah. Kerana mereka juga orang Arab, belajar Quran. Cuma kefahaman mereka salah. Dalil mereka firman Allah Ta'ala, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibahum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Surah At-Taubah ayat 106. Dan kumpulan yang lain yang diharapkan ditangguhkan, diserahkan urusan kepada Allah, terpulang pada Allah sama ada mengazabkan mereka atau menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perlu diketahui bahawa ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun ayat dia. Sebab turun ayat ialah berkait dengan 3 orang sahabat yang tidak pergi perang Tabuk. Bukan dengan sebab tidak beriman, mereka beriman, tapi malas. Kerana sayang nak tinggal pokok kerma dan buah-buahan yang sedang berputih. Nak tinggal kebun. Nak tinggal binatang yang sedang bunting. Lalu mereka tak pergi perang Tabuk. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Mereka dipolak oleh Nabi SAW dalam masa beberapa hari, 10 hari. Iaitulah Mararah bin Ar-Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut, menyatakan bagaimana iman mereka masih ada. Dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka dan mereka diradai oleh Allah. Maka ayat ini tak ada kena-mengena dengan fahaman Murji'ah yang salah itu. Fahaman itu salah, tak betul. Sehingga tak boleh hukum orang murtad jadi murtad. Tak boleh laksanakan hukuman di atas dunia.
tangguh pada hari akhirat. Mereka dinamakan Murji'ah. Seterusnya golongan Murji'ah terbahagi kepada 3 kumpulan yang besar, di samping kumpulan yang kecil. Yang pertama Murji'ah Jabariyah, yang menyerahkan kepada Allah, baik jahat pun Allah Ta'ala buat, tak ada guna dengan hamba. Mereka yang menangguhkan hukum dalam perkara iman dan mengikut Jaham bin Safwan dalam perkara amal. Ini pengikut Jaham bin Safwan yang telah kita baca dulu. Mereka menangguhkan hukum dalam perkara iman. Orang yang murtad tak boleh hukum murtad. Walaupun terang dia murtad. Dia semua berhala ke, dia apa ke, tak ada kata kafir lagi. Tunggu hari kiamat lah. Ini tak boleh, salah. Kerana sabit dan hadis Nabi SAW, Nabi menghukumkan orang murtad. Ayat Quran ada hukum berkait dengan murtad, dengan riddah. Tapi mereka menangguhkan hukuman ini. Termasuklah maksiat. Pengikut Jaham bin Safwan, kan kata mereka, itu takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat, bukan dengan pilihan dia. Ini satu kumpulan. Yang kedua, Murji'ah Qadariyah. Mereka yang menangguhkan hukum dalam perkara iman dan mengikut Qadariyah dan Mu'tazilah dalam perkara qada dan qadar. Jadi perbuatan itu dengan perbuatan hamba, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Semua yang dibuat oleh makhluk ini ialah dia sendiri buat. Tak ada hubungan dengan kuasa Allah Ta'ala. Kalau macam tu, semua orang berniaga untung. Semua orang buat berjaya. Semua obat jadi sembuh penyakit. Tak betul pemahaman ini. Kerana di sana ada kuasa Allah Ta'ala. Hukum dosa dan pahala berkait dengan ikhtiar dan kemampuan manusia. Dalam perkara yang tak boleh ikhtiar, tak ada kemampuan, tak ada dosa dan pahala. Dia Qadariyah menganggap semua perbuatan hamba. Yang Jabariyah hati perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, Murji'ah Khawarij. Mereka yang tidak mengikut 3 golongan tersebut di atas. Ini yang keras. Menganggap buat maksiat jadi kafir, dosa besar jadi kafir. Ini Khawarij, mazhab Khawarij. Tapi hukuman itu ditangguh pada hari akhirat. Kemudian mereka berpecah pula kepada kumpulan-kumpulan berdasarkan kepada pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin pula, lepas tu pecah pada pemimpin Murji'ah ni. Di antaranya Al-Yunisiyah, pengikut Yunus atau Yunus bin Aun As-Samri. Di antara ajaran As-Samriyah ni yang pertama, Al-Yunisiyah, menyatakan bahawa iman itu di dalam hati dan lidah, iaitu makrifat Allah Ta'ala, kasih dan tunduk kepadanya, dia sampai berikrar dengan lidah. Sesiapa yang mempunyai perkara ini, dia beriman. Habis. Tak masalah. Iman ni benda hakikat. Dia buat kafir, buat apa, itu tak boleh hukum. Yang kedua, ta'at bukan daripada iman. Ta'at bukan daripada iman. Dan seseorang yang beriman itu masuk syurga dengan ikhlas. Dan yakinnya bukan dengan ilmu dan ta'at. Pada macam tu, malaikat tak perlu tulislah amal. Sedangkan Quran mengatakan ada kiraman katibin, malaikat yang menulis amal perbuatan manusia. Ada ilmu yang Allah Ta'ala beri, ilmu yang manusia usaha belajar. Kepada mereka tak ada ini semua. Ikhlas saja. Asal ikhlas cukup. Tak beramal pun tak apa. Ini satu pahaman yang salah. Kemudian Al-Ghassaniyah, pengikut Ghassan Al-Kufi, yang menyatakan bahawa yang pertama, bahawa iman itu ma'rifatullah, kenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berikrar dengan wahdaniyatillah, dengan esa Allah, dan apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara ijmal, bukan secara tafsil, secara ijmal, secara umum.
percaya pada Nabi, pada Islam, pada Allah secara umum. Secara bawang cukup. Detail tak ada. Detail ni sembahyang rukun Islam, rukun iman yang berkait dengan macam-macam pecahan dia. Perkara yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang harus. Dan seseorang yang menafikan perkara yang wajib, yang mutawatir, yang diketahui, keluar daripada Islam. Itu hukum dia. Mereka ni tak ada. Cukup tahu Islam. Percaya ke Islam, tak buat apa pun. Ini satu kumpulan ni. Satu fahaman. Yang kedua, seorang yang tahu bahawa memakan babi itu haram. Dengan tidak tahu babi yang haram itu kambing atau apa, maka dia beriman. Ini pelik. Orang yang berkata, aku tahu bahawa Allah mewajibkan haji ke Kaabah. Tetapi aku tidak tahu di mana Kaabah. Boleh jadi di India. Maka dia beriman. Ini pakai begitu saja. Ini ajaran pelik macam ni orang suka ikutlah. Padahal ajarannya bodoh. Yang bodoh. Sebab dia tak kenal babi. Babi ni seluruh dunia ada babi. Kalau orang tu tak kenal babi, dia tak apalah. Buat tak kenal. Kalau semua orang kenal babi, kalau makan juga, buat tak kenal lah. Buat tak kenal. Kaabah semua orang Islam tahu duduk di Mekah. As-Saubaniyah, pengikut Abu Sauban. Abu Sauban. Yang menyatakan, semua ajaran ini dah tak ada sebenarnya. Dia sebut sebagai catatan saja zaman dulu. Kalau ada pun terpencil, kawasan pedalaman. Kawasan yang jauh. Bawa ilmu pelik. Ini. As-Saubaniyah, pengikut Abu Sauban yang menyatakan. Yang pertama, bahawa iman itu ialah ma'rifah. Ma'rifah. Banyak orang bercakap ma'rifat. Apa ma'rifat? Tak tahu. Sebut saja. Ma'rifat ini kenal dan iqrar dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan perkara yang tidak harus pada akal membuatnya. Dan barang yang harus pada akal meninggalkannya tidak termasuk dalam iman, kata dia. Tak masuk dalam iman. Iman itu ialah ma'rifah dan iqrar dengan Allah dan Rasulnya. Dengan perkara tidak harus pada akal membuatnya. Dan barang yang harus pada akal meninggalkannya tidak termasuk dalam iman. Jadi amalan tak masuk dalam iman. Yang kedua, menganut fahaman qadar baik dan jahat itu daripada hamba, bukannya daripada Allah. Bukan daripada Allah Ta'ala. Semua daripada hamba. Ini qadariyah. Sama dengan qadariyah. Dan imamah, ini politik. Kepercayaan politik dia. Imamah, kepimpinan itu, tidak sabit melainkan dengan ijma' umat Islam. Seorang ketua negara sah dengan ijma'. Orang tak 100% orang sokong dia wajib sah. Kalau tidak, tak sah. Ini semua fahaman yang mengaruh. Mana boleh berlaku ijma', orang setuju berlaku dalam dunia. Tak ada macam tu. Ada orang yang setuju, tak setuju. Ijma' itu ialah sepakat ulama-ulama yang mu'tabar. At-Taumaniyah, iaitulah pengikut Abu Ma'ad At-Taumani. Di antara ajarannya ialah, ajaran dia, iman itu ialah barang yang terpelihara daripada kufur, iaitu nama pada semua perkara-perkara yang kalau ditinggalkan salah satu daripadanya maka jadi kafir. Cukup. Kalau orang tu tinggal perkara yang menyebabkan dia kufur, sah imannya. Tak ada iqrar, tak ada suatu keyakinan yang tambah-tambah, tak ada. Yang kedua, orang yang membunuh Nabi atau memukulnya kafir. Kerana membunuh dan memukul, tetapi meringankannya kalau bermusuh dan marah kepadanya. Kata dia. Kalau bunuh tu jadi kafir. Kalau marah saja, tak jadi kafir lah. Bermusuh tak jadi kafir. Sedangkan, bila tak percaya pada Nabi, bermusuh, jadi kafir lah. Yang ketiga, meninggalkan sembahyang dan puasa. Kalau menghalalkannya, menjadi kafir. Kalau meninggalkannya dengan niat untuk qadha, tidak menjadi kafir. Ini sama dengan kita juga lah. Cuma berdosa je lah. Berdosa. Ada tempat sama, tempat tidak. Jadi keliru lah. Yang keempat, orang yang bersifat fasik, yang mengerjakan dosa bukannya musuh Allah. Dan bukannya wali Allah. Kata dia. Musuh Allah pun tidak, wali Allah pun tidak. Orang yang fasik itu. Keajaran dia.
Kemudian Al-Marisiyah. Ini nama mazhab. Pengikut Abu Abdurrahman Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Ayahnya beragama Yahudi. Ayah dia Yahudi. Datuknya pernah menjadi hamba ber Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an. Seorang sahabat Nabi Zaid bin Khattab. Pernah jadi hamba per Zaid bin Al-Khattab. Al-Marisi seorang pemimpin Murji'ah di Baghdad, mubtadi' dan menyesatkan. Mubtadi' mencipta ajaran tak ada dalam Islam. Pada mulanya dia mempelajari agama daripada Al-Qadhi Al-Qudah Abu Yusuf rahimahullah. Mula-mula jadi murid pada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini Qadhi Al-Qudah, iaitu ketua hakim negara di zaman Harun al-Rashid. Itulah kena. Iaitulah murid pada Abu Hanifah. Qadhi Abu Yusuf ni seorang alim mazhab Hanafi yang mujtahid. Dan kitab karangan terkenal ialah Al-Kharaj, berkaitan kewangan negara. Al-Kharaj karangan Abu Yusuf ini terkenal, dia rojokkan kewangan negara. Alim lah, dia semasa dengan Imam Syafi'i juga. Ni, semasa Imam Syafi'i, dia mujtahid mazhab. Semasa dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dia ni jadi qadi ketua hakim negara. Mula-mula Bishr bin Rahman ni jadi murid pada Abu Yusuf. Seterusnya dia terpengaruh dengan ilmu falsafah dan ilmu kalam. Terpengaruh falsafah dan ilmu kalam, ilmu bahas dalil-dalil, guna akal. Kemudiannya mengambil ajaran sesat yang dibawa oleh Jahan bin Safwan. Abu Yusuf memisahkan diri daripadanya. Abu Yusuf halal dia. Halal dia. Dia menyembunyikan diri di zaman Harun al-Rashid sehingga di zaman Al-Ma'mun. Yang menganut pahaman mengatakan Quran itu baru, dia muncul semula di tengah masyarakat. Ad-Darimi rahimahullah yang mengarang kitab As-Sunan telah mengarang kitab yang khusus menolak ajaran Al-Marisiyah. Zaman Al-Ma'mun ialah zaman gerakan penterjemahan. Buku-buku falsafah, buku-buku bahasa Greek, buku-buku bahasa Parsi, buku-buku bahasa Rom, bahasa Latin, macam-macam bahasa. Diterjemah dalam bahasa Arab. Pada awalnya menterjemahkan buku-buku sains, buku teknologi, buku perubatan, buku hisab, macam-macam buku. Kemudian ikut sama terjemah buku falsafah. Bila terjemah buku falsafah menyebabkan banyaknya zahir ahli falsafah menggunakan akal. Bahas tentang ketuhanan gunakan akal. Sedangkan ketuhanan tak mampu dicapai oleh akal manusia semuanya. Maka jadi sesat. Al-Ma'mun menganut fahaman Mu'tazilah. Ini jadi masalah. Jadi bencana pada umat Islam. Zaman dia kemajuan sains teknologi berlaku dengan pesat. Tetapi berlaku pengaruh falsafah zaman itu. Bila Ma'mun memerintah, Ma'mun menganut mazhab Mu'tazilah, Al-Marisi ini muncul balik. Mula-mula dia sembunyi. Di antara pahaman yang dibawa oleh golongan ini ialah satu, kata dia, iman itu ialah tasdik dengan hati bersama lidah. Macam kita lah. Tasdik dengan hati bersama lidah. Iman itu. Yang kedua, sujud kepada berhala dan matahari tidak kafir, tetapi dalil pada kufur, kata dia. Bila ada dalil, jadi kafir lah. Jadi pelik. Dalil saja tak jadi kafir. Buat dalil je. Yang ketiga, mustahil mengekalkan orang yang mengerjakan dosa besar ke dalam neraka. Bukannya harus. Padahal mengikut hukum syarak, Allah Ta'ala mengekalkan orang kafir dalam neraka. Mengekalkan orang beriman dalam syurga. Orang buat dosa besar, diampun oleh Allah. Bila habis tempoh, dibebaskan. Dia bawa ajaran yang pelik ni. Mustahil mengekalkan orang yang mengerjakan dosa besar ke dalam neraka, bukannya harus, kata dia. Bukannya harus. Allah Ta'ala tak ada kuasa lah. Yang keempat, perkara yang menjadi derhaka pada Allah dikira dosa besar. Semua perkara maksiat dosa besar berlaku. Ini pelik. Dosa besar. Sedangkan ada dosa kecil dan ada dosa besar. Asy-Syamriyah, pengikut seorang bernama Abu Syamar.
Ha? Ketuanya Abu Syamar. Di antara ajarannya ialah satu, iman itu ialah ma'rifatullah. Tunduk kepadanya, kenal Allah dan tunduk padanya. Kasih kepadanya dan mengaku dengannya bahawa Tuhan yang satu tiada seumpamanya sesuatu pun selagi tidak ada hujah daripada para anbiya. Dia kait. Selagi tak ada hujah. Kalau ada hujah, kena tolak Tuhan ni. Begitu. Yang kedua, menganut fahaman menolak qada dan qadar. Di samping dasar yang menjadi pegangan golongan Murji'ah. Menolak qada dan qadar. Tak ada qada dan qadar. Qada dan qadar ni adalah rukun iman. Menurut ahli sunnah wal jamaah, golongan inilah yang paling kafir di kalangan semua kumpulan Murji'ah. Kerana paling melampau berpegang dengan ajaran mereka dan menolak qada dan qadar. Menolak rukun iman. Terang dia tolak rukun iman. Kalau yang atas ni tak tolak rukun iman. Qada dan qadar. Cuma keliru dalam kefahaman. Kalau ni tolak rukun iman. Seterusnya Murji'ah Qadariyah. Wallahu a'lam.